Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Diploma Dakwah Semester 6 akan mengupaskan bagaimana masyarakat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri adalah anugerah Allah diturunkan sebagai hadiah untuk umat Islam, bukan sahaja sebagai ganjaran kemenangan dalam bentuk kesabaran fizikal, tetapi kejayaan kerana berjaya menjinakkan hawa nafsu dalam menjalani ibadah berpuasa. Hari Raya disambut dengan penuh kesyukuran, dengan bertahmid, bertasbih kepada Allah dan bermaaf-maafkan, mengakui kesilapan sesama manusia. Antara amalan-amalan yang sentiasa menjadi kewajipan setiap Muslim pada Hari Raya ialah solat Hari Raya, berpakaian-pakaian baharu, bersalam-salaman sesama insan, ziarah menziarahi sanak saudara, teman handal dan jiran tetangga, serta menyediakan pelbagai hidangan yang lazat pada Hari Raya Aidilfitri dan banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfatin Awati binti Nordin, nombor matrik 048935. Saya akan membicarakan tentang solat sunat Hari Raya Aidilfitri. Terkini tahun 2020 bersamaan 1441 Hijrah. Hari Raya disambut agak berbeza kemeriahannya berbanding tahun-tahun yang lalu. Ini kerana dunia dilanda dengan wabak coronavirus. Namun bagi umat Islam, amalan di Hari Raya tetap sama. Sebagai umat Islam, kita menyambut pagi raya dimulai dengan solat sunat Hari Raya. Ia adalah solat sunat 2 rakaat dan hukumnya ialah sunat muakkad. Ini kerana Rasulullah tidak pernah meninggalkannya sejak ia disyariatkan sehingga Rasulullah wafat. Segala rukun dan syarat serta sunatnya sama seperti solat fardu yang 5. Namun, perbezaannya pada perkara sunat yang ditambah, iaitu bertakbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua, disertakan dengan bertasbih di antara tiap-tiap takbir. Khutbah solat sunat Hari Raya adalah selepas solat. Segala isi yang berada di dalam teks khutbah sangat bermanfaat bagi setiap manusia. Rugilah seseorang itu jika tidak mengambil segala peluang dan manfaat tersebut sebaik mungkin. Hadis daripada Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha yang membawa maksud, kami disuruh keluar pada Hari Raya dan membawa gadis-gadis keluar dari bilik-bilik mereka bersama-sama yang haid. Kesemuanya berada di belakang jemaah lelaki. Mereka bertakbir dan berdoa bersama-sama memohon keberkatan dan kesucian hari tersebut. Sementara dalam riwayat yang lain pula, seorang perempuan berkata, "Wahai Rasulullah, seorang daripada kami tidak mempunyai baju yang labuh atau jilbab." Baginda menjawab, "Rakannya hendaklah meminjamkan bajunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh hebat Hari Raya itu sehingga perempuan yang berada di dalam keadaan haid juga boleh turut serta di kawasan masjid ketika solat sunat Hari Raya berlangsung untuk mendapatkan keberkatan dan kesucian pagi raya itu. Di samping itu juga dapat mengeratkan silaturahim di antara manusia setelah lama tidak berjumpa. Itu sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Zarifah Rukayah binti Zahari, nombor matrik 049114. Seterusnya saya akan sambung tentang pakaian. Pakaian ini merupakan perkara yang penting bagi masyarakat untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi apabila menjelang 1 Syawal, kita sebagai masyarakat ni perlu mempersiapkan diri dengan pakaian yang khusus seperti yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mempunyai pakaian yang khusus yang hanya dipakai pada 2 hari raya dan pada hari Jumaat. Maka berpakaian baharu pada hari raya adalah amalan sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat baginda. Jadi di sini hendaklah kita mengetahui adab-adab berpakaian yang telah ditetapkan dalam Islam. Yang pertama, hendaklah menutup aurat. Dan pakaian yang kita pakai itu hendaklah bersesuaian dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pakaian itu tidak boleh menampakkan susuk badan dan tidak boleh ketat. Seterusnya yang kedua, mendahulukan anggota sebelah kanan.
Jadi setiap perkara yang kita lakukan hendaklah mendahulukan anggota sebelah kanan. Yang ketiga, tidak memakai pakaian untuk menyombongkan diri atau riak. Macam berpakaian yang berlebih-lebihan daripada orang lain. Di sini ada hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa yang memakai pakaian yang berlebihan, maka Allah berikan pakaian kehinaan pada hari akhirat nanti. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Majah. Dan yang keempat, tidak boleh memakai pakaian yang lawan jenis. Contohnya lelaki memakai pakaian wanita, wanita memakai pakaian lelaki, tidak boleh di situ kerana ianya dilarang di sisi Allah. Macam contohnya lelaki tidak boleh memakai sutera. Dan yang terakhir, membaca doa ketika hendak memakai pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan pakaian ini dan dari kebaikan sesuatu yang ada pada pakaian ini. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pakaian ini serta kejahatan sesuatu yang ada pada pakaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminah Rumaisyah binti Omar, nombor matrik 049106. Jadi, saya akan mengulas tentang budaya bersalaman yang baik untuk orang Islam. Pengalaman ketika kecil membuatkan kita yang dewasa memahami keseronokan anak kecil ketika mendapat duit raya. Jadi, suatu ketika dahulu, walaupun diberikan 50 sen sebagai duit raya, anak kecil sudah amat gembira. Masa berlalu dengan pantas, zaman yang berubah, pemberian duit 50 sen sebagai duit raya telah ditelan zaman. Jadi, pada zaman sebercanggih ini, jumlah minimum duit raya sekurang-kurangnya RM RM1 yang mana nilainya adalah lebih kurang sama dengan 50 sen pada era sebelum ini. Jadi, setiap kali bersalaman dengan bapa saudara atau ibu saudara, mereka pasti menghulurkan duit raya. Ibu bapa akan memastikan anak kecil menyimpan duit raya yang diterima dengan baik. Antara budaya baik yang diterapkan sebelum menerima duit raya adalah anak kecil itu mesti bersalaman dengan orang tua dahulu. Ini kerana mereka akan bermaaf-maafan dan melupakan kesilapan yang lampau. Pada asasnya, hari raya adalah hari untuk bergembira, bermaaf-maafan dan hari raya untuk mengeratkan tali persaudaraan dalam kalangan umat Islam di samping meraihkan kejayaan beribadah kepada Allah. Jadi, budaya bersalaman ini adalah contoh yang baik. Walaupun dikatakan kita menggalakkan anak-anak kecil untuk meminta duit raya, tapi dari sudut yang positif, dengan bersalaman juga kita akan dapat mengenali anak saudara yang jauh, yang mungkin hanya ketika hari raya sahaja kita dapat berjumpa dengan mereka. Dari segi sosial, bersalaman ni adalah satu tanda kemesraan sesama insan. Ia juga adalah simbol penghormatan antara generasi muda dan tua. Dalam konteks hari raya, bersalaman sebelum memberi duit raya adalah anak kecil dapat merapatkan lagi hubungan silaturahim sesama saudara. Ramai ibu bapa yang mengajar anak kecil mencium tangan orang tua ketika bersalaman, dan ini adalah perkara yang baik kerana ia mengajar anak kecil itu mengenai status generasi serta konsep perhormatan. Dari sudut pandangan Islam, Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang yang bersalaman. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya seseorang Muslim itu jika bertemu saudaranya, kemudian bersalaman oleh kedua-duanya, maka gugurlah dosa-dosa mereka seperti berguguran daun-daun dari pokok yang kering ditiup oleh angin kencang. Melainkan kedua-duanya diampuni semua dosa mereka meskipun banyak seperti buih di lautan. Ketika mereka sudah balik, ibu bapa haruslah mengajar anak mengenai mahram dan menekankan hanya yang mahram sahaja dibenarkan bersalaman dan yang bukan mahram adalah haram untuk bersalaman. Hal ini kerana untuk pengetahuan semua, bersalaman dengan yang bukan mahram dari kalangan anak saudara bukanlah bermakna tidak ada keharmonian dan kerenggangan hubungan sesama keluarga. Bahkan, keharmonian itu terbina dengan saling membantu, beramah mesra dan bertanya khabar di dalam musim perayaan, bertukar juadah di samping menjaga batas-batas yang telah ditetapkan oleh syarak. Jadi oleh itu, semua umat Islam mestilah mematuhi syariat yang diberikan oleh Allah ini
agar kita dapat menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan penuh ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kata lain, kita menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang Allah haramkan dan juga mengerjakan segala perintah Allah dalam kehidupan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Khadijah Tahira binti Said Muhammad Sami, nombor matrik 049216. Aktiviti ziarah sudah sinonim dalam budaya rakyat Malaysia menjelang Aidilfitri. Dalam Islam sangat menggalakkan umatnya ziarah menziarahi kerana dapat mengeratkan silaturahim. Bagaimanapun kita dianjurkan supaya sentiasa menjaga adab ketika berkunjung ke rumah orang lain supaya rumah tidak terasa terbeban, sekaligus menggembirakan hati orang yang dikunjungi. Sudah menjadi budaya masyarakat Islam di negara ini menyambut hari raya selama sebulan Syawal. Walaupun ia bukanlah anjuran dalam Islam, tetapi meraihkan Aidilfitri selama sebulan ialah disebabkan kebanyakan kita pulang ke kampung halaman untuk meraihkan 1 Syawal. Oleh itu, kesempatan kali selepas bercuti di kampung halaman dapat dimanfaatkan bagi menziarahi sahabat handai serta jiran tetangga pula melalui penganjuran rumah terbuka atau untuk memenuhi undangan pihak yang menjemput. Rumah terbuka sama ada diadakan secara besar-besaran maupun sederhana. Amat baik untuk mengeratkan hubungan silaturahim dan saling memberi hadiah antara satu sama lain. Ini sejajar sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud saling memberilah hadiah nescaya kamu akan saling kasih mengasihi. Riwayat Al-Bukhari. Amalan saling bermaafan juga begitu sinonim dengan hari raya kerana kita lebih mudah untuk memaafkan serta melupakan persengketaan yang berlaku. Itulah peluang yang terbaik untuk merapatkan kembali persaudaraan dan menyambung hubungan yang terputus disebabkan perbalahan atau berbeza pandangan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Yang bermaksud sebenarnya orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah Al-Hujurat ayat 10. Sangat menggalakkan umatnya menghubungkan silaturahim. Perpaduan umat juga boleh ditingkatkan pada hari raya tanpa memikirkan perbezaan politik, kedudukan maupun pangkat. Anugerah takwa yang diraih menerusi tarbiyah Ramadan sewajarnya menjadi pembimbing kepada umat Islam, mengekalkan semangat Ramadan bagi menempuhi kehidupan sepanjang selagi peluang masih ada untuk menjadi orang yang bertakwa. Tanamkanlah rasa takut pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, berterusan melakukan apa yang diperintahkan, bersegera menjauhi dan meninggalkan perkara yang dilarang. Sama-samalah kita sebagai umat Islam mewarnai Syawal dengan menambah pahala selagi peluang masih ada untuk menjadi orang yang bertakwa. Tanamkanlah rasa takut pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, berterusan melakukan apa yang diperintahkan, bersegera menjauhi dan meninggalkan perkara yang dilarang, serta meningkatkan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Masyita binti Muhammad Samsudin, nombor matrik 049107. Hari ini saya akan terangkan tentang adab-adab ketika makan pada hari raya. Okey, amalan ziarah menziarahi menjadikan satu kewajipan bagi masyarakat Malaysia ketika hari raya. Mengunjung di rumah sanak saudara, jiran tetangga, sahabat handal dan lain lagi. Okey, ketika kita bertandang ke rumah jiran kita, sahabat kita, masyarakat lain, ketika kita dijemput makan, dihidangkan makanan untuk kita, ada beberapa adab haruslah kita menjaga. Okey, antaranya ialah mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah kerana menjemput kita makan.
Yang kedua, bersyukur dan tidak merungut dengan makanan yang dihidangkan kepada kita. Nombor 4, cuci tangan sebelum makan. Nombor 5, guna tangan kanan sebelum makan. Nombor 6, ambil makanan yang berhampiran dengan kita. Jika makanan itu jauh dengan kita, meminta pertolongan dengan orang yang berhampiran dengan makanan tersebut. Okey, nombor 7, makan hendaklah dengan tertib, tidak menyepahkan makanan dan tidak gelojoh apabila makan makanan tersebut. Okey, yang terakhir, meminta izin sebelum makan. Jangan makan jika kita tidak jemput untuk makan. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, kita hendaklah mengikuti syarat-syarat dan adab-adab ketika menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi dengan apa yang kita lakukan ini, kita dapatlah merapatkan hubungan silaturahim antara keluarga, rakan-rakan, guru-guru dan masyarakat sekeliling. Malah ia juga mewujudkan perasaan kasih sayang antara satu sama lain. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.